Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wassalam wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. اللهم أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا مع وزن صالحية. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kami semua umur yang panjang dengan sihat dan afiat dan taufik hidayah di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita semua tahu kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah bulan Rajab, dan hari ini sudah hari ke-12, esok 13. Makna ini daripada esok baru mula hari putih yang pertama 13, hari Isnin. Makna ini sungguh-sungguh kalau boleh puasa esok dapat 2 pahala, fadilah bulan Rajab dan fadilah bulan tiga pahala. Yang pertama fadilah bulan Rajab, seperti mana Imam Ibn Hajar berkata di kitab Al-Fawaid Al-Thaminah, fadilah bulan Rajab, puasa pada bulan Rajab. Fadilah yang kedua, fadilah puasa hari Isnin, sunnah puasa hari Isnin. Ketiga, fadilah Ayyamul Bid, hari putih. Sungguh-sungguh ambil peluang kalau boleh puasa esok, walaupun esok sahaja, dapat 3 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi boleh kita guna untuk fadilah amalan yang baik. Ahli hadis berkata, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ialah bulan istighfar, sentiasa beristighfar. Ibadah yang mulia pada bulan Rajab ialah ibadah istighfar. Banyakkan istighfar pada bulan Rajab, seperti mana kita banyakkan salawat atas Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Sebab ayat istighfar telah turun kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Ayat ini telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Sebab ulama kata ayat ini ayat istighfar, ayat al-istighfar di dalam surah Nuh. Makna ini kita sentiasa beristighfar pada bulan Rajab. Daripada hari pertama sampai hari ini, berapa banyak kita sudah beristighfar? Sudah sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ambil peluang
daripada umur ini yang bintik. Sudah 13 hari ini atau 12 hari. Hari yang pertama sudah berlalu, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba bulan Syaban sudah sampai, tiba-tiba bulan Ramadan sudah sampai. Tapi kalau harian dan malam berlalu dengan amalan yang baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau satu hari ataupun hari ini dan esok berlalu daripada kami dengan amalan yang baik, kita buat amal baik pada semalam, pada hari ini, kalau dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah. Kita tak rasa sedih, sebab kita sudah yakin kita sudah buat amal yang baik yang Allah suka, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus ibadat istighfar, banyak istighfar. Balik Quran pada waktu pagi 27 dan pada waktu malam 27. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan Sayyidina bin Umar radhiyallahu anhu Allah bersabda dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah ta'ala fi al-majlis al-wahid akthar min 100 marrah. Sayyidina Umar berkata, demi Allah, kita dengar, kita kira untuk Rasulullah SAW beristighfar dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Dalam satu majlis Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Ada riwayat lain, riwayat Imam Ad-Darqutni 70 kali. Lebih daripada 70 kali dalam satu majlis. Makna ini daripada pagi sampai malam Rasulullah SAW buat berapa majlis? Banyak majlis. Dalam satu majlis 100 kali. Walhal Rasulullah SAW tidak ada dosa. Rasulullah SAW makhluk yang maksum. Rasulullah SAW insan yang mahfuz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak buat dosa, tak buat salah. Man dalladhi ma sa'a qad wa man lahu al-husna faqad Muhammadul hadi alladhi alayhi Jibril habat. Ada satu ulama di zaman Al-Izz bin Abdul Salam, dia berkata, man dalladhi ma sa'a qad, sesiapakah yang tak pernah buat salah, wa man lahu al-husna faqad, dan sesiapakah itu yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi satu soalan kepada para ulama. Lalu satu ulama beri jawab dalam syair pun, dalam syair dia kata, Muhammadul hadi alladhi alaihi Jibril faqad. Muhammad Rasulullah yang Jibril telah turun kepadanya, dia yang sempurna, dia yang tak pernah buat, yang tak pernah puasa. Tapi walaupun Rasulullah SAW sudah macam ni, sudah begini, tapi dalam satu majlis 100 kali Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah SAW dalam satu majlis baca Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Tapi bagaimana tuan-tuan, puan-puan, kita yang banyak dosa daripada atas sampai bawah, penuh dosa. Kita perlu istighfar, sebab Rasulullah SAW bersabda, innal istighfar yuhriqul hasanat. Sesungguhnya istighfar itu membakarkan sayyiat, bukan hasanat, membakarkan sayyiat, hapuskan segala dosa-dosa yang kita buat. Istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Inilah bulan Rajab, bulan istighfar. Marilah kita sama-sama ambil peluang daripada bulan ini, bulan istighfar. Imam Ghazali berkata di kitab Ihya Ulumuddin, dia kata, wahai hamba Allah, agarlah kamu hidup di dunia ini sebanyak 60 tahun. 60 tahun. Agarlah kamu hidup di dunia ini 60 tahun. Kalau dalam satu hari kamu tidur sebanyak 8 jam, lebih kurang 8 jam. Kalau tidur dalam satu hari 8 jam, makna ini 8 jam taruh 60 tahun, jadi 20 tahun tidur. Kalau setiap hari kita tidur 8 jam, ada orang yang lebih. Kalau setiap hari tidur 8 jam, makna ini 20 tahun tidur. Imam Ghazali berkata, kalau setiap hari kamu bagi kerja 8 jam pun, kerja 8 jam, ada orang lebih, ada orang kurang. Makna ini 20 tahun pun kerja, 20 tahun tidur dan 20 tahun kerja. Imam Ghazali kata, kalau dalam satu hari kamu makan 2 kali sahaja, 2 kali makan, dan 2 kali untuk makan 2 kali setengah jam,
3 tahun. 3 tahun ini untuk makan, kalau setengah jam. Tapi kalau duduk lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam atas meja, pura-pura si bangga, habis. Jadi 20 tahun, 40 tahun. Dan daripada hari lahir sampai 15, masih kecil, zaman muda. Jadi 20, 40, 15, 55, 3 tahun makan, 58, lagi 2 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggal 2 tahun sahaja. Walhal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kita berada di dunia ini karena satu tujuan sahaja, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman ini manusia hidup di dunia ini karena apa? Karena makan, karena tidur, karena kerja. Tidak ada masalah. Ini fitratullah Subhanahu Wa Taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi yang penting bagaimana sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita menjadikan kerja dunia jadi ibadah. Bila keluar daripada rumah waktu pagi, sampai ke pejabat, boleh terus dalam ibadah. Malaikat tak berhenti. Tulis kebaikan untuk kamu. Bila ulama kata, Sayyidina Imam Syafi'i berkata, al-ibadat tusbih al-'adat tusbih ibadat bin-niyyah. Al-'adat tusbih ibadat bin-niyyah. Adat-adat manusia menjadikan ibadah dengan niat yang baik. Terus ada keluar daripada, kalau guna handphone saja, nak guna handphone ini bukan wajib, harus. Ada manusia guna handphone, tapi boleh handphone kamu jadi ibadah. Bila guna handphone itu dapat pahala. Bila guna kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya guna handphone ini kerana nak silaturahim dengan ibu bapa saya, dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. Kalau ada masalah, ada hajat, boleh saya tolong orang. Kalau orang tahu nombor telefon saya boleh tolong mereka. Ibadah dapat pahala. Walaupun buatan itu harus tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi jadi ibadah dengan niat. Keluar daripada rumah nak pergi kerja sampai petang, daripada pagi sampai petang, malaikat tak berhenti, tulis kebaikan untuk kamu. Sebab apa? Sebab keluar daripada rumah dengan niat yang baik. Berapa niat kita buat bila keluar daripada rumah? Bila keluar daripada rumah, berapa niat kita sudah buat? Ada orang keluar daripada rumah tanpa niat. Apa beza antara manusia dan binatang-binatang? Apa beza antara orang Islam dan orang kafir? Ada seorang bertanya kepada Imam Abi Hanifah. Dia kata, wahai Imam, kita semua buat kerja dunia. Kita orang Islam dan orang kafir. Apa beza antara kerja kita dan kerja orang kafir? Imam Abi Hanifah jawab, dia kata, beza antara kita dan mereka niat. Kita ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka buat semua kerja dunia tanpa niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hal. Dan niat itu tidak ada dalam malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keluar daripada rumah, keluar ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat yang pertama. Yang kedua, saya nak keluar daripada rumah, saya nak kerjakan ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cari rezeki wajib. Cari nafkah untuk keluarga wajib. Ini satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keluar, yang kedua, saya nak selesaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah suruh saya. Yang ketiga, nak jaga diri saya dan nak jaga keluarga saya dan isteri saya daripada kefakiran. Niat pun banyak niat, banyak pahala. Tapi keluar tak ada apa. Mungkin dia keluar marah, balik marah. Dia keluar tanpa baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada beza antara orang Islam dan orang kafir. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, innamal a'mal. Ini a'mal, ulama kata jama' amal. Satu amal. Jama' banyak a'mal. Ulama kata a'mal itu
sesuatu yang kita buat itu amal. Setiap sesuatu yang kita buat itu amal. Walaupun main, seorang pergi main, itu amal pun. Tapi boleh bila dia main dapat pahala. Walaupun dia main, dia dapat pahala. Bila ada niat baik, nak jadi orang kuat, nak jaga kesihatan. Sebab Rasulullah SAW suruh kita jaga kesihatan, tutup aurat, dapat pahala. Dia senang main, tapi dapat pahala. Nak silaturahim, nak kenal orang, nak tolong orang pun, nak jaga hati orang, itu dapat pahala. Innamal a'mal, segala amal. Tidak ada beza antara amalan dunia ataupun akhirat. Tidak ada beza antara amal dunia atau akhirat. Seorang beli kereta, dia beli kereta Masya Allah besar. Kenapa beli kereta ini? Sebab fulan kawan saya dia beli kereta macam ni, saya nak lawan dia. Mana dia beli? Allah, apa ini? Tak bagus macam ni. Beli kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa beli kereta ini? Allah bagi rezeki, saya beli. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suka bila bagi rezeki banyak, tak ada masalah. Buat rumah besar, beli kereta besar, tak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk keluarga saya, bukan untuk fulan, dapat pahala. Bila ada niat macam ni, ada pahala. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bila ada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada harta, keluarkan harta itu atas dirimu dan atas keluargamu, dapat pahala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matahu ala 'abdi. Subhanallah. Subhanallah. Kadang-kadang seorang dia ada duit banyak, tapi jubah dia macam zaman Nabi Nuh. Dia pakai jubah, kalau orang nampak jubah ini jubah Nabi Nuh dulu. Tak pakai jubah baru, tak pakai jubah cantik, tak. Kereta pun dia ada duit banyak, tapi pakai kereta biasa. 5 minit dia jalan, 5 menit berhenti, 5 menit jalan, 5 menit berhenti. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matahu ala 'abdi. Sesungguhnya Allah suka lihat seorang bila ada harta banyak, dia meraihkan dirinya sendiri, meraihkan anak-anak dia. Allah suka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dalam surah Al-Duha Allah berfirman, bila ada nikmat banyak, infakkan kepada dirimu sendiri. Ini sunnah. Bila kita niat macam ni, dapat pahala. Maknanya kita sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus bila masuk satu bulan yang mulia, yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bulan Rajab. Sentiasa kita banyakkan niat. Bila ada niat banyak, niat yang baik, kita dapat pahala banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi Musa alaihi salam, satu zaman Nabi Musa, kalau saya tak silap, semua manusia kefakiran, perlu makan. Ada satu musibah jatuh kepada mereka. Pada satu hari ada seorang keluar, dia nampak satu bukit tanah banyak. Dia kata, ya Allah, kalau tanah ini harta, saya ambil harta ini, saya infak kepada kaum Nabi Musa, kepada kaum kita pada zaman ini. Tak ada orang pun yang fakir. Dia niat sahaja dalam hati, dan itu pun bukan harta, itu tanah. Lalu Jibril turun kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berilah salam kepada fulan bin fulan, dan bagi tahu dia Allah sudah menerima amalan dia, dan Allah sudah menerima sedekah dia, infak dia. Nabi Musa bagi jumpa orang itu. Dia kata, tahniah, Allah beri salam kepada kamu, dan Allah berfirman kepada kamu, dia sudah terima amalan kamu yang kamu sudah buat. Dia kata, wahai Nabi Allah, saya tak buat apa-apa. Wahai Nabi Allah, semua orang fakir, tak ada pun satu makanan nak makan, tak ada, tak buat apa-apa. Wahai Nabi Allah. Nabi Musa pun hairan. Terus dia cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang Nabi Musa terus boleh cakap dengan Allah.
Dia kata, wahai Allah, abduka, hambamu. Dia kata tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Dan dia kata, demi Allah, dia tidak ada apa-apa pun di dalam rumah dia. Dia kata, wahai Nabi Allah, tanya kepadanya. Bila dia lalu terhadap bukit, dia cakap apa dalam hatinya. Lalu Nabi Musa pergi tanya kepada orang itu. Dia kata, bila kamu lalu terhadap bukit itu, apa yang kamu cakap dalam hati? Tidak ada orang dengar. Telinga kamu pun tak dengar. Dia kata, wahai Nabi Allah, saya cakap sahaja dalam hati, kalau tanah itu harta untuk saya infak kepada Bani Israel. Tidak ada masa orang yang lapar. Semua orang punya. Ini sahaja. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, bihadihi. Dengan ini. Dengan niat ini, aku terima amalan dia. Macam dia sudah infak, sudah sedekah. Dengan niat sahaja. Tapi niat betul ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan dengan niat. Niat baik, amalan itu baik. Niat jahat, amalan itu jahat. Kadang-kadang seorang masuk masjid, pergi masjid untuk apa? Nak kejar orang sahaja. Kadang-kadang seorang masuk pergi, bukan nak pergi dengan kuliah, bukan nak pergi nak salat, bukan nak nak tengok ustaz itu cakap apa. Dia tak benar, dia tak baik. Saya nak tengok. Oh, nak cek manusia kamu Nabiullah, malaikat Allah. Niat tak baik, tapi dalam tempat yang baik dapat dosa. Kadang-kadang seorang masuk masjid, kenapa? Sebab orang kata saya tak pernah pergi masjid. Saya nak pergi, nak orang tengok saya ada dekat masjid, saya salat. Dia datang kerana manusia, tak tahu pahala. Pergilah jumpa manusia, ambil pahala daripada mereka. Dia dalam tempat yang baik, walhal dapat dosa. Sebab niat dia lain, bukan lillahi ta'ala. Kadang-kadang seorang dekat tempat yang tak baik, kadang-kadang dekat tempat yang tak baik, tapi hati dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun kepadanya. Mungkin dia terpaksa masuk dalam satu tempat yang tak baik, yang Allah tak suka, tapi hati dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, bukan tajuk kita hari ini fadilah amalan, tetapi peringatan kepada diri sendiri dan kepada tuan-tuan, puan-puan, nak berpeluang daripada bulan Rajab. Dan tajuk kita hari ini insya-Allah taala, apakah itu Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah fadilah Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah makna Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah rahsia huruf Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah hikmah daripada huruf ini, ba dan sin dan mim. Kenapa Allah tak guna huruf yang lain? Maknanya setiap hukum dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada hikmah. Kalau kita tengok tuan-tuan, puan-puan, dalam surah Al-Fatihah, kita hari-hari baca surah Al-Fatihah, tapi ada berapa huruf Allah tak sebutnya di dalam surah Al-Fatihah? Ada 7 huruf. Huruf hijaiyah 28 atau 29 lah, kan? Baik. Tapi ada setiap huruf itu berada di dalam surah Al-Fatihah. Malaikat 7 huruf tak ada. 7 huruf tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Kita berapa tahun sudah baca surah Al-Fatihah? 20 tahun, 40 tahun hari-hari kita baca surah Al-Fatihah. Kita tahu ataupun tak tahu ada 7 huruf Allah tak sebut namanya di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa Allah tak sebut huruf itu di dalam surah Al-Fatihah? Apakah huruf yang Allah tak sebut dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama, kita hari-hari baca. Hari-hari 5 kali mungkin, lebih. Di surah Yasin, kita hari-hari baca surah Yasin. Baca surah Yasin, kita setiap hari Khamis baca surah Yasin. Berapa kali lafaz Al-Jalal dalam surah Yasin? Berapa berapa nama Allah di dalam surah Yasin? Ada hikmah. Kenapa Allah tak sebut namanya di dalam surah Yasin malaikat 3 kali? 3 kali daripada awal sampai akhir, 3 kali lafaz Allah. Setiap
Kenapa? Ada hikmah, ada rahsia. Ada rahsia. Macam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, keistimewaan surah Al-Waqi'ah murah rezeki lah. Murah rezeki. Tapi berapa kali Allah sebut namanya di dalam surah Al-Waqi'ah? 17, 13, 16. Ha? Tak ada. Betul? Tak ada. Tak ada langsung nama Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Daripada idza waqa'atil waqi'ah sampai fasabbih bismi rabbikal 'azim. Nama Allah tak ada dalam surah Al-Waqi'ah. Kenapa? Ada hikmah. Ada hikmah. Kita selalu baca. Kita baca nak murah rezeki tapi kita tak tahu apakah makna. Sebab Sayyidina Ibn Abbas berkata, kullu syai'in fil Quran. Setiap sesuatu berada di dalam Al-Quran. Kalau kawan kamu hilang, kawan kamu sudah hilang, nak tahu dia di mana? Di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang beri tujuan kepada kamu, yang beri tunjuk kepada kamu kawan kamu di mana. Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Allah berkata, "Lau dha'a 'alayya 'iqal ba'ir." Kalau dari unta saya sudah hilang, demi Allah, aku dapat dalam Al-Quran satu ayat yang menunjukkan di mana tali unta saya. Dalam Al-Quran. Tapi kita lari daripada Al-Quran cari cara yang lain. Cari cara lain. Kalau kita bantai hibah, kita tahu di mana Hamish tujuh hilang. Betul kalau kita tahu di mana itu. Kalau baca Quran betul-betul. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma farradna fil kitab min syai'." Apa makna syai'? Ulama kata segala sesuatu. Ma farradna, kita tak tinggal apa-apa pun. Malaikat kita sebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ma farradna", tak tinggal pun satu sesuatu. Ini satu sesuatu. Ini pun satu sesuatu. Saya satu sesuatu. Tuan-puan satu sesuatu. Allah kata, "Ma farradna", kita tak tinggal. Fil kitab min syai', segala sesuatu kita sebut di dalam Al-Quran. Tapi mana orang yang baca betul-betul, yang mencari rahsia Al-Quran, rahsia huruf Al-Quran, rahsia huruf Al-Quran. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna lil Qur'ani zahir wa batin." Sesungguhnya Quran itu punya zahir dan batin. Dan sedikit manusia yang tahu apakah zahir Quran itu. Kita tengok apakah batin Quran itu. Ramai tahu apakah makna ayat ini, apakah zahir ayat ini, tapi batin dia tak tahu. 7 huruf tidak ada, Allah tak sebutnya di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, tha. Huruf tha tidak ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tha tak ada. Dan jim, huruf jim pun tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kha, huruf kha tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Sudah 3 lah. Zai, kha, zai, huruf zai tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Huruf zai tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Shin, sha, huruf sha tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Dan dha tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Dan fa tidak ada pun dalam surah Al-Fatihah. Apakah rahsia itu? Ada Raja Rum. Raja Rum pernah satu hari, Raja Rum tulis satu buku kepada Khalifah bin Al-Abbas, para ulama di zaman Ibn Al-Abbas. Dalam kitab itu dia kata, "Ja'ani fi kitabikum, ja'ani fi kitab Injil." Raja Rum dia kata, "Aku baca di dalam Injil, kitab Injil, anna man qara'a suratan khaliyah min 7 huruf harrama Allah jasadahu 'ala an-nar." Allahu akbar. Raja Rum berkata, dia hantar satu surah kepada ulama Bani Abbas. Dia kata, aku baca dalam Al-Injil ada satu surah tidak ada 7 huruf dalamnya. Tidak ada 7 huruf. Makna ini setiap huruf berada di dalamnya. Malaikat 7 huruf tidak ada dalamnya. Bahawasanya sesiapa yang baca surah itu, Allah mengharamkan badannya atas neraka. Dia tak masuk neraka. Sesiapa yang baca satu surah yang punya setiap huruf malaikat 7 huruf tidak ada di dalamnya, Allah
Khalifah Bani Abbas. Dia kumpul semua ulama. Lepas tu dia bagi mereka apa yang Raja Rum bertanya. Dia kata, apakah surah itu? Tidak ada orang tahu. Lepas tu Sayyidina Imam Al-Hadi, Sayyidina Imam Ali ibn Imam Al-Hadi, dia kata, aku tahu. Surah itu ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebab satu hadis Nabi SAW, man qara'a surah Al-Fatihah harramallahu alaihi an-nar. Sesiapa yang baca surah Al-Fatihah, Allah mengharapkan badan dia masuk neraka. Masuk neraka. Tapi 7 huruf itu tak ada. Lepas tu mereka bertanya kepada Sayyidina Imam Al-Hadi, kenapa Allah tak sebut huruf itu di dalam Al-Fatihah? 7 huruf tidak ada. Yang pertama huruf Tha. Sayyidina Ali kata, inna fihi isyaratun ila Thabur. Sebab asal huruf Tha munyai Thabur. Apa makna Thabur? Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَدْعُوا ثُبُورًا azab. Jadi orang neraka. Jadi orang di dalam neraka. Thubur. Sebab Tha, bila sebut Tha punyai sifat Thubur, sifat ahli neraka. Sebab Allah tak sebut huruf itu di dalam surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah rahmah. Rahmah mana boleh punyai Thubur. Thubur jadi orang ahli neraka. Yang kedua Jim. Sebab Jim tunjuk kita kepada Al-Jahim. Asal Jim Al-Jahim. Jahim salah satu nama neraka, api neraka. Jahim. Surah Al-Fatihah rahmah. Mana boleh Allah sebut nama Jim? Walaupun asal Jim bukan Jahim, tapi bila sebut nama Jim terus sebut Jahim. Menunjuk kita kepada Jahim. Allah keluarkan huruf itu daripada surah Al-Fatihah sebab surah Al-Fatihah rahmah. Jahim. Sebab Jim menunjuk kita kepada Al-Jahim. Lagi Kha Al-Khubth Al-Khaba'ith wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith. Apa makna khaba'ith? Kejahatan. Baik, kebaikan. Al-Tayyibat. Al-Tayyibat. Apa Al-Tayyibat? Kebaikan. Al-Khaba'ith kejahatan. Sebab Khubth, ada ulama kata Al-Khubth perempuan jin. Al-Khubth perempuan jin. Al-Khaba'ith lelaki daripada kalangan jin. Al-Khaba'ith lelaki daripada kalangan jin. Al-Khubth perempuan jin. Perempuan jin. Sebab itu tak cantik, tak boleh sebut di dalam surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah rahmah. Surah Al-Fatihah rahmah. Lagi Zat Az-Zaqqum. Sebab Zat, huruf Zat punyai nama Az-Zaqqum. Apakah Az-Zaqqum? Buku di tengah neraka. Az-Zaqqum, Allah berfirman, inna syajarat Az-Zaqqum. Sesungguhnya buku Zaqqum ta'amul athim, makanan ahli neraka. Tak sebut dalam surah Al-Fatihah sebab surah Al-Fatihah rahmah. Baik, lagi Shin. Makna Shin syaqawa. Syaqawa. Apa makna syaqi? Orang yang berjaya. Lawan berjaya gagal. Ini syaqawa. Syaqi. Orang jahat. Syaqi. Tak sebut. Sebab Shin menunjukkan kita kepada syaqawa. Syaqawa, orang yang tak baik. Orang tak baik tak sebut dalam surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah barakat dan rahmah. Rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lagi Dha punyai zulmah. Apa zulmah? Kegelapan. Kegelapan. Tidak ada cahaya. Dhalam. Apa dhalam? Gelap. Dhalam. Dhalam itu tak rahmah. Gelap itu bukan rahmah. Azab. Ini Allah tak sebut Dha sebab Dha menunjukkan kita kepada dhalam, zulmah. Surah Al-Fatihah rahmat dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi huruf Fa. Fa punyai afah. Afah atau afah bala. Bala. Huruf Fa, bila kita sebut huruf Fa menunjukkan kita kepada afah. Afah itu bala, penyakit, musibah. Afah, musibah sama. Sebab surah Al-Fatihah, bila seorang baca surah Al-Fatihah
selesaikan masalah dia dan musibah dia dengan barakah surah Al-Fatihah, Allah tak sebut huruf tha dan jim dan kha dan zai dan shin dan gha dan fa di dalam surah Al-Fatihah, karena huruf itu yang disebut mempunyai sifat yang tak baik, mempunyai sifat yang tak baik. Sedangkan surah Al-Fatihah rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang baca surah Al-Fatihah, Nabi SAW bersabda, siapa yang baca surah Al-Fatihah, haramallahu alaihi nar, Allah mengharamkan nar untuk dia, tak masuk neraka dengan barakah surah Al-Fatihah. Sebab Allah pilih surah Al-Fatihah untuk kami membaca dalam setiap salat. Setiap salat surah Al-Fatihah wajib kita baca surah Al-Fatihah dalam salat. Tapi surah yang kedua tak wajib, sunnah sahaja. Kalau tak baca tidak ada masalah. Tapi surah Al-Fatihah kalau tak baca salat itu tak sah, batal salat. Sebab kenapa kita baca surah Al-Fatihah 5 kali? 5 kali dalam setiap salat? Bukan 5 kali juga. 4 kali. Surah kalau salat zuhur, salat asar 4 kali. Setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Salat subuh setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Surah yang kedua kalau tak hafal, tak nak. Bukan tak hafal, kalau tak hafal ataupun tak nak tidak ada masalah. Tapi surah Al-Fatihah wajib. Kenapa kita baca surah Al-Fatihah? Sebab surah Al-Fatihah itu dinding dan hijab daripada neraka. Allah sayang kami, Allah cinta kepada kami. Tak nak kita masuk neraka. Bacalah surah Al-Fatihah. Kenapa Allah tak pilih surah ayat Al-Kursi? A'zam ayat di Al-Quran, Nabi SAW bersabda, inna a'zam ayat, sesungguhnya ayat yang mulia di Al-Quran ialah ayat Al-Kursi. Tapi kita tak baca ayat Kursi, baca surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah hijab daripada api neraka dan tak punya huruf yang tak baik. Huruf yang tak baik, yang mempunyai sifat yang tak baik, itu 7 huruf. Bismillahirrahmanirrahim pun salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan kita sudah tahu apakah rahsia huruf ba dan apakah rahsia huruf sin, apakah rahsia huruf mim. Kita mesti tahu tuan-tuan, puan-puan, setiap huruf daripada alif sampai ya mesti mempunyai 2 perkara. Setiap huruf mempunyai 2 perkara ataupun 2 sifat. Alif mempunyai 2 sifat, ba mempunyai 2 sifat, jim mempunyai 2 sifat. Sifat yang baik dan sifat yang tak baik. Sifat yang baik dan sifat yang baik. Bila kita sebut ba, kita sebut 2 perkara. Kita memohon daripada Allah memberi kepada kami 1 perkara dan menjauhkan daripada kami 1 perkara. Bila kita sebut ba, kita memohon daripada Allah 1 sifat daripada huruf ba dan menjauhkan kita daripada 1 sifat yang lain daripada huruf ba. Sebab kalau kita tengok huruf ba punya 2 sifat ataupun 2 perkara. Yang pertama, barakah. Ini sifat yang baik. Sifat yang baik, barakah. Bila kita sebut huruf ba, bismillah ba, ya Allah berikanlah barakah kepada aku dan menjauhkan saya daripada bala. Sebab bala mempunyai sifat baik dan sifat yang tak baik. Bila kita sebut setiap huruf, kita memohon 1 perkara dan tolak satu perkara. Ba, bala dan barakah. Kita memohon daripada Allah barakah huruf ba dan menjauhkan kita daripada segala bala. Sin, contoh sin mempunyai 2 sifat. Yang pertama, selamat dunia dan akhirat. Kita memohon daripada Allah selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia daripada segala musibah, segala fitnah, segala bala penyakit, dan selamat pada hari kiamat daripada api neraka. Dan mempunyai sifat yang tak baik pun, sin, yaitu su. Apa makna su? Su'ud darain. Wa a'udzu bika min su'id darain. Su itu apa? Kejahatan. Kita memohon daripada Allah menjauhkan kita daripada kejahatan. Makna ini, tuan-tuan, puan-puan, basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, doa. Bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, doa. Banyak doa kita buat dalam bismillahirrahmanirrahim. Tapi adakah kita rasa atau tak rasa? Bila sebut ba, barakah. Aku memohon daripada Allah barakah. Dan
menjauhkan kita daripada segala bala. Bila sebut huruf sin, aku memohon daripada Allah selamat dunia dan akhirat dan menjauhkan kita daripada segala su' dunia dan akhirat, kejahatan dunia dan akhirat. Bila sebut huruf mim, aku memohon daripada Allah maghfirah, keampunan, dan aku memohon daripada Allah menjauhkan kita daripada segala musibah. Mempunyai maghfirah dan musibah. Tengok dalam 3 huruf sahaja berapa doa kita sudah buat. Berapa doa kita sudah buat. Ba dan sin dan mim. Barakat dan bala, selamat dan su, maghfirah dan musibah. Banyak doa dalam 3 huruf. Lalu kita bila sebut barakat, nak selamat, nak maghfirah, daripada siapa? Dari siapa? Bismillah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini semua yang aku memohon tadi, aku memohon daripada Allah. Bismillah. Aku memohon barakah dan selamat dan maghfirah daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku memohon daripada Allah menjauhkan saya daripada segala bala dan segala su' dan segala musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lepas huruf ba dan sin dan mim ada nama Allah. Makna ini kita memohon sifat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Allah berkata dalam hadis riwayat Imam Ibn Sunni wal Imam Ad-Dailami, "Idza waqa'ta fi warta faqul bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim fa inna Allah yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala." Allahu akbar. Idza waqa'ta fi warta, jika satu musibah jatuh kepada kamu ataupun satu bala jatuh kepada kamu, faqul, maka katalah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kata, faqul bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katalah bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim fa inna Allah yasrifu biha min anwa'il bala ma syaa. Maka sesungguhnya Allah menghapuskan segala musibah dan segala bala yang jatuh kepada kamu, yang telah jatuh kepada kamu dengan bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Barakah bismillahirrahmanirrahim, tolak dia sebagai dinding daripada segala bala dan segala musibah yang jatuh daripada langit. Sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis al-Imam Ibn Sunni, "Man qala bismillahirrahmanirrahim." Ini hadis Nabi SAW. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Ibn Abbas. "Man qala bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sarafa Allahu 'anhu 70 baban min anwa'il bala wal gham." Sesiapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW bersabda, "Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim," Allah akan menjauhkan daripadanya 70 bala. 70 bala daripada bala dunia dan akhirat. Allah menjauhkan daripadanya 70 bala. Banyak bala khusus zaman ini. Musibah itu bala, sakit itu bala, kefakiran itu bala. Setiap sesuatu yang tak baik itu bala. Tapi baca bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, Allah menjauhkan kamu daripada segala bala, segala penyakit, segala musibah. Senang. Mana-mana boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Bila keluar bismillahirrahmanirrahim. Nak beri satu minta ucap bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kereta bismillahirrahmanirrahim. Nak turun daripada kereta itu ucap bismillahirrahmanirrahim. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk tandas pun bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk masjid bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk pejabat bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar daripada rumah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nama itu bismillahirrahmanirrahim punya sifat banyak dan doa banyak. Banyak doa. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita mohon barakah, kita mohon selamat dunia dan akhirat.
kita buat doa selamat, doa selamat, doa selamat. Selamat kita dunia dan akhirat di bawah bismillahirrahmanirrahim. Nak selamat dunia dan akhirat bismillahirrahmanirrahim. Ajarlah anak kamu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia pergi sekolah, ajar dia baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Barakah. Selamat. Sebelum dia pulang periksa, baca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh gagal. Lulus terus. Dengan barakah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, baca buku itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita sekarang, anak-anak kita kalau kita tengok, dia bila ulang-ulang baca dekat rumah, baca 70 kali, 1000 kali, 70,000 kali, dia tak hafal. Tak hafal. Kalau dinding atau batu itu dengarnya, dia sudah boleh sebut. Kenapa? Sebab bila kita nak baca, tambah bismillahirrahmanirrahim, tambah niat. Tak ada barakah. Tapi sebelum baca, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dapat barakah kita itu. Apakah barakah kita itu? Faedah dan manfaat yang ada di dalam kitab itu. Kita boleh dapat ba. Bila kita sebut ba, ya Allah, kita membawa barakah daripada kitab ini yang kita nak baca. Sebab kalau saya tak hafal, saya hafal banyak kali saya baca-baca tapi saya tak hafal. Kota saya mungkin rosa. Tidak ada niat, tak baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu barakah. Masuk periksa, terus tengok terus. Tak ada, sabarlah. Baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali ataupun 11 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali ataupun 11 kali. Dengan yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu gagal, datang betul kaki saya. Baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali ataupun 11 kali, tengok bagaimana. Sebab semua daripada Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kena niat dan amal, usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu ulama kata, segala sesuatu, segala barakat dunia dan akhirat, segala barakat dunia dan akhirat ialah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hisn daripada api neraka, dinding daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hisn minal balaya wal afat, dinding daripada segala fitnah dan dari segala musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakah fil rizq. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Bismillahirrahmanirrahim itu murah rezeki. Sebab murah rezeki Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang nak kira duit, sebelum kira bukan terus sudah dapat gaji dia. Tak sabar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalau duit itu 1000 jadi 10,000. InsyaAllah. Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa. Kun fayakun. Kalau yakin, betul. Macam Sayyidina Khalid bin Walid, bila jumpa seorang kafir daripada Rom, dia kata, wahai Khalid, Nabi kamu kata kalau seorang minum racun, sum itu racun. Kalau seorang minum racun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia tak akan mati. Tak ada apa-apa kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dia kata racun. Dia kata kalau seorang baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjagakan dia dari segala fitnah dan segala musibah. Dia kata, ya, Sayyidina Khalid tanya. Dia kata, ya, Nabi SAW kata. Dia kata, okey, wahai Khalid, ini sum, racun, minum. Baca Bismillahirrahmanirrahim dan saya nak tengok kamu ada apa ataupun tak ada apa-apa. Kalau seorang bagi kita macam ni, baca Bismillahirrahmanirrahim dan minum ini, terus muka dia jadi merah, kuning, hijau, semua warna. Kalau kamu nak tahu, tengok kepada muka dia. Sayyidina Khalid dia kata, bawa sini. Terus 40 orang daripada ahli Rom musyrik, tengok apa yang jadi. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Terus minum. Dia terus minum. Mereka tengok. Sum mati, minum mati. Mereka tengok. 2 minit, 3 minit, 15 menit, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lepas tu sekejap, lepas 15 minit, Sayyidina Khalid bin sudah tak keluarkan. Ini niat sudah keluar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus 25 orang masuk Islam. 25 orang masuk Islam, yang lain masih takabur. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Walhal
begitu, mesti mati. Mesti mati. Ini fitratullah subhanahu wa ta'ala. Macam kalau orang masuk dalam api neraka, api dunia, dia mesti tangan dia habis. Ini fitratullah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim dengan yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tak menjadikan api neraka itu kacau orang ataupun minuman itu menjadikan orang lain mati dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan insya-Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semua ahli bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan-tuan, puan-puan, sentiasa kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sebelum buat apa-apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum naik kereta, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca satu kitab, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak kira duit, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak bayar kepada orang yang nak beli daripada mereka, bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah menjadikan kita ahli bismillahirrahmanirrahim, dan semoga Allah memberi kepada kami barakah bismillahirrahmanirrahim, dan selamat bismillahirrahmanirrahim, dan maghfirah bismillahirrahmanirrahim, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada segala bala dan segala musibah dan segala kejahatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma waffiqna lil khair wa a'inna 'alaihi. وفقنا للخير وعنا عليه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه والسلامه. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من العلماء. اللهم اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات واصلح شؤون الحاضرين والحاضرات وبارك في اعمال الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من جميع الآثام برحمتك يا كريم يا علام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.